Hikam FM pilihan utama anda. Kita kembali waktu ini meneruskan jam terakhir destinasi edisi Isnin. Seperti yang dijanjikan seawal 2 petang tadi, bakal kita kongsikan dengan anda waktu ini adalah program Mukmin Profesional, dan telah pun bersama dengan saya waktu ini Konti. Tamu kita yang tak asing lagi yang membagi Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sekali lagi Sama-sama. dapat berkongsi ilmu insya-Allah bersama dengan rakan pendengar kita. Dan kalau minggu lepas kita berbicara tentang hijrah, ya, hari ini kita nak lagi lanjutkan berkenaan dengan hijrah juga, ya, berkenaan tajuknya hijrah hati. Yang mana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mendidik kita bagaimana nak berhijrah tu perlu ada strateginya. Jadi nak hijrah hati ni bagaimana strateginya? Mungkin daripada Ustaz sendiri sebagai pendahuluan, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dikasihi Puan Nurayati, seterusnya kepada para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnia serta hidayahnya pada saat ini, pada ketika ini kita bersama-sama berkumpul di ruang udara IKIM dalam kerangka majlis ilmu, insya-Allah. Walaupun kelihatannya kita mendengar di radio, hakikatnya kita berada dalam rahmat Allah. Kerana bukti Allah Subhanahu wa taala belum berpaling daripada seseorang, iaitu walaupun seseorang itu penuh dengan dosa, kealpaan dan kelalaian. Bukan kita kata pendengar lah, tetapi kita sama-sama ni, ya, penuh dengan dosa, kealpaan, kelalaian. Tetapi bila Allah izinkan kita berada di dalam majlis ilmu, itu sebenarnya satu petunjuk, satu bukti bahawa Allah belum berpaling daripada kita. Allah Subhanahu wa taala masih hendakkan kebaikan buat kita. Sesungguhnya Allah tidak pernah jemu dengan kerenah manusia, kerenah insan. Tetapi yang selalu yang jemu ialah manusia, ya. Kita manusialah yang acap kali jemu dengan keampunan kasih sayang Allah. Apabila timbulnya rasa putus asa ataupun kecewa dengan keampunan Allah, apabila kita sering berdosa. Jadi bila kita sering melakukan dosa, kita kata Allah ampunkan lagi tak, macam ni. Jadi itu bibit-bibit untuk kita merasa kecewa. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kecewa dengan manusia. Sebab itu kita pun sebenarnya perlu ada rasa tidak kecewa dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru pada petang ini kita ingin berterusan berkongsi ilmu, ya, berkongsi lagi tentang hijrah. Walaupun saya kira pada bulan Muharram ini, ya, menjelang sekarang ni 5 Muharram, ya, kita sering mendengar di radio, di kaca TV ataupun di surau-surau, di masjid, orang berceramah ataupun para ustaz kita, para ulama kita bercakap tentang hijrah. Jadi walaupun sudah berkali-kali, tetapi kita juga tidak seharusnya jemu, ya. Soalnya bukan soal kita telah berkali-kali kita dengar sesuatu ilmu, tetapi sejauh mana kita telah mengamalkan apa yang telah berkali-kali kita dengar. Itu, ya. Jadi mungkin kita dengar sekali, 2 kali, 3 kali, apa maksud Allah memperdengarkannya berkali-kali? Ya, kita sematkan di hati kita. Mungkin kita dengar tetapi belum kita amalkan, maka Allah perdengarkan sekali lagi untuk kita amalkan, insya-Allah. Itulah, ya. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat rapatnya, akrabnya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada Mekah menuju Madinah untuk menegakkan Islam yang lebih syumul dan lebih sempurna, sudah 1434 tahun, meninggalkan kita. 1434 tahun meninggalkan kita. Itu suatu yang jauh, ya, jauh dari segi jarak masa, jauh dari segi jarak tempat. Ya, begitu juga jauh dari segi jarak imannya, ya. Iman Allah, iman Rasulullah bagaimana? Iman Sayyidina Abu Bakar macam mana, ya? Jaraknya dah 1434 tahun. Kemudian kita beribu-ribu tahun, beribu-ribu kilometer jauh daripada Mekah dan Madinah. Tetapi kita bila kita menyambut hijrah aja, selalu kita kata ma'al hijrah. Ma'al hijrah itu bersama-sama dengan hijrah. Jadi bagaimana kita nak bersama-sama dengan hijrah?
walaupun jaraknya tadi jauh, dari segi masanya, dari segi tempatnya, dari segi imannya pun jauh, tapi bagaimana kita nak bersama-sama dengan hijrah? Bila kita kata kita nak bersama-sama dengan hijrah, ini samanya bersama-sama dengan roh hijrah itu sendiri, iaitu ibrah hijrah itu, semangat hijrah itu. Jadi soal hatilah yang menentukan sama ada kita dapat bersama-sama dengan hijrah, Jadi walaupun ada juga orang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang mereka itu kufur, iaitu menentang Rasulullah, mereka hidup dekat dengan zaman Rasulullah, hidup dekat dengan Mekah dan Madinah, tetapi mereka tidak bersama dengan hijrah. Kerana apa? Soal hati. Jadi kita yang jauh ini, kalau kita dapat datangkan satu rasa dalam diri kita yang nak menteladani, yang kita kasih sayang, kita nak belajar dan nak mengamalkan sesuatu daripada hijrah, sebenarnya kita bersama hijrah walaupun kita jauh, Jadi sesungguhnya bersama hijrah itu ialah bersama dengan kemenangan, kejayaan dan juga yang kata kecemerlangan. Ma'al hijrah artinya bersama dengan kemenangan. Kalau kita tidak bersama dengan hijrah, bercerai dengan hijrah, artinya kita mendedahkan diri kita kepada kemusnahan, kegagalan dan kehancuran. Sebab itu tidak ada jalan lain kecuali kita bersama dengan hijrah. Kalau kita nak bersama dengan keselamatan, kemenangan dan kejayaan. Sebab itu agar roh hijrah itu sentiasa bersama dengan umatnya, sentiasa bersama dengan umat Islam, justifikasi inilah yang digunakan oleh Sayyidina Umar untuk mengambil tahun hijrah ini sebagai tahun permulaan kepada kalender Islam. Gunanya apa? Supaya kita menghayati ibrah kemenangan masa lampau untuk mencipta kemenangan baru, untuk mencipta kemenangan baru. Jadi roh kita nyalakan semula hijrah itu supaya marak semula kejayaan-kejayaan yang kita cipta dalam keadaan yang kita hadapi masa kini. Cuma sayangnya ataupun malangnya, detik menjelangnya hijrah ini bersama dengan penjarahan ataupun keganasan yang dia dilaksanakan, yang dilancarkan oleh Zionis laknatullah kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara Islam kita di Gaza. Jadi ini kita akan lihat bagaimana nanti ibrah daripada kedua-dua hijrah ini, hijrah para sahabat dan hijrah yang kita mesti laksanakan untuk mencipta kemenangan baru, hasil ibrah daripada kemenangan masa lampau. Kita sudah tahu bahawa apabila kita dikatakan hijrah, la hijrah ba'da fatihi, dia tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Itu merujuk hijrah secara khusus. Tapi kata Rasulullah, sabda Rasulullah mafhumnya yang ada adalah hijrah meninggalkan kejahatan, meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan. Yang ada hijrah niat dan jihad. Ada setengah-setengah hadis mengatakan begitu. Jadi kalau begitu, kita mesti meninggalkan kejahatan, artinya kita kena sentiasa berhijrah. Jadi rupa-rupanya Yati dan para pendengar, ingin saya ingatkan diri saya dan semuanya ialah hijrah kita mesti lakukan setiap hari. Setiap hari. Tak cukup pada satu Muharram saja, tak cukup 30 hari di bulan Muharram, tetapi sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang hidup kita sentiasa bersama dengan ma'al hijrah ataupun bersama dengan hijrah itu, Kenapa? Kalau begitu, apabila dikatakan hijrah yang ada pada diri kita, yang dituntut pada kita ialah meninggalkan kejahatan, jadi hijrah itu adalah wajib hukumnya. Kerana meninggalkan kejahatan itu adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meninggalkan yang haram, Cuma kalau kita lihat di sana ada generasi-generasi yang sebelum kita, yang mereka bukan hijrah setakat hijrah meninggalkan kejahatan, tetapi mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Bukan saja yang haram, tetapi yang makruh. Itu yang kita lihat, Mereka meninggalkan, betapa murninya hijrah mereka. Bukan saja meninggalkan perkara yang haram menuju yang halal, mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Tak jatuh dosa, tetapi Allah tak suka. Jadi mereka pergi kepada perkara-perkara yang lebih disukai oleh Allah. Dan ada yang hijrah lebih tinggi daripada itu. Mereka memilih suatu perkara yang bertaraf khilaful aula ataupun perbezaan dari segi darjat. Sama-sama wajib, tetapi mereka memilih yang lebih wajib ataupun yang lebih utama daripada kewajipan itu. Ini yang dikatakan mereka meninggalkan yang baik untuk mencapai sesuatu yang lebih dari baik. Jadi ini yang kita lihat, subhanallah, mereka telah pergi menjadi satu generasi yang dikata khairul ummah. Bukan saja mereka itu baik, tetapi yang dikatakan better than best. Lebih daripada baik. Ini yang kita katakan.
Baik, sebab itu untuk kita berjaya, Yati, seperti mana yang telah saya katakan pada minggu-minggu yang lalu, kita kena menteladani orang-orang yang berjaya. Dan kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sesungguhnya, ya, pada diri Rasulullah itu ikutan yang amat baik. Ya, artinya kita perlu mengikut Rasulullah. Dalam arti kata Rasulullah berjihad, kita kena berjihad. Sebab tu saya katakan berulang kali bahawa hijrah ini Rasulullah telah hijrah, para sahabat telah hijrah, kita kena hijrah juga, ya. Kerana hijrah ini sesungguhnya da'bus solihin. Apa yang dikatakan da'bus solihin ialah tradisi orang-orang soleh. Ya, semua hijrah. Cuba kita tengok, ya, hijrah dalam makna yang umum lah, iaitu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, hijrah daripada satu sikap ke satu sikap yang lebih baik iman dan Islamnya. Kita lihat bagaimana Nabi Adam hijrah, ya, berjalan sampai ke padang Arafah. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh, ya, hijrah dengan kapalnya. Bagaimana Nabi Ibrahim daripada Palestin sekarang pergi ke Makkah. Kita lihat Nabi Musa daripada Mesir pergi ke negeri Madian. Bagaimana hijrah dilakukan oleh Nabi Isa dan sebagainya. Semua para Nabi, semuanya mereka berpindah, ya, semuanya bergerak untuk menegakkan keimanan dan keislaman dengan lebih baik daripada semasa ke semasa. Dan di sana kita lihat 124,000 para sahabat, 3/4 daripadanya semuanya mati di luar Jaziratul Arab. Artinya mereka telah berpindah untuk memberi cahaya Islam kepada dunia. Jadi oleh itu, sekarang ni persoalan kita ialah yang berkaitan dengan tajuk bagaimana kita nak hijrah. Kita dah tahu kepentingan hijrah, kita tahu kenapa kita hijrah dan sebagainya. Tetapi sekarang saya ingin membawa satu dimensi yang penting, iaitu bagaimana kita nak hijrah. Bila kita katakan bagaimana kita nak hijrah, sama juga soalannya, bagaimana kita nak meninggalkan kejahatan. Tadi kita katakan hijrah itu adalah meninggalkan kejahatan. Jadi bagaimana nak hijrah, bagaimana nak tinggalkan kejahatan. Bagaimana kita nak tinggalkan kejahatan. Jadi kalau kita tanyakan bagaimana kita nak tinggalkan kejahatan, kita kena cari punca manusia, kita semua, melakukan kejahatan. Sebab apa kita melakukan kejahatan? Orang Islam ni, kalau kita lihat ada 3 puncanya, kata para ulama, ada 3 punca. Punca yang pertama ialah kita tak yakin kepada Allah. Tu. Yang kedua, kita tak yakin kepada hari akhirat. Dan yang ketiga, kita terlalu cinta pada diri kita sendiri dengan meminggirkan saudara kita yang lain, manusia yang lain. Jadi cuba kita tengok, yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhirat, cinta kepada diri sendiri yang kita yang tadi soal-soal yang tadi yakin dan yang cinta ini, dia berkaitan dengan soal hati. Sebab bila sebut yakin, dia merujuk kepada hati. Soal cinta juga pada soal hati. Jadi sebab itu bila kita katakan kita nak hijrah meninggalkan kejahatan, kita kena melakukan hijrah hati. Inilah relevan dan signifikannya tajuk kita hari ini, petang ini, iaitu hijrah hati. Apabila kita hijrahkan hati kita, barulah seluruh anggota kita hijrah. Kalau kita hanya berubah lahiriah kita, tetapi kita tak ubah hati kita, kemungkinan satu ketika kita akan kembali balik kepada asal balik. Sebab itu penting untuk kita hijrah, misal contoh, daripada tidak menutup aurat kepada menutup aurat. Tetapi pastikan hati kita juga turut berhijrah. Bukan saja pakaian kita berhijrah. Begitu juga tempat kerja kita dan sebagainya. Jadi manusia nak jadi baik ni, Yati, boleh jadi daripada dua cara. Cara yang pertama, bila manusia nak jadi baik, ialah yang dikatakan dari dalam keluar, inside out. Ataupun manusia nak jadi baik ini dari luar ke dalam. Dari dalam keluar maksudnya dari hati. Jadi sebab itu, kalau kita nak cari kebaikan yang hakiki dan sejati, ialah berubah dengan kerelaan. Iaitu berubah dari dalam hati kita sendiri. Yang itu yang sejati. Kita akan buat baik sama ada di depan manusia ataupun di belakang manusia. Tetapi kalau kita nak jadi baik, mengikut jalan yang kedua, iaitu dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar, dari luar ke dalam, ini selalunya ditentukan dengan apa? Faktor ganjaran dan hukuman. Selalunya ada CCTV, selalunya ada kamera, dan sebagainya. Kita rasa kita nak jadi baru kita ini. Kalau beginilah cara kita nak jadi baik, iaitu dari luar ke dalam, faktor ganjaran dan hukuman, maka apa yang kita buat itu tak genuine, tak sejati. Mungkin depan orang, okey, tapi belakang orang. Mungkin sebulan, 2, okey, tetapi kemudian bulan ketiga, bulan keempat,
kembali pada asal. Jadi kita nak berubah dari hati kita. Inilah dikata hijrah hati. Sedikit sebelum kita berkongsi dengan para pendengar ya. Jadi hijrah hati yang pertama yang kita nak lakukan Yati iaitu kita hijrah hati kita daripada ragu kepada percaya. Hijrah daripada percaya kepada yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 tadi ya. Ragu, percaya, yakin. Ya. Ragu itu yang macam kita belajar dari ilmu tauhid lah. Sama ada peringkat syak, peringkat waham atau peringkat zuan. Ya. Kita mesti percaya. Tetapi kalau kita berada di tahap percaya saja kepada Allah, itu sekadar mensahkan iman kita saja, sah iman kita, ya. Tetapi dia tidak memberi kekuatan untuk merubah perilaku kita. Kita tidak hijrah dalam arti kata sebenarnya. Kalau kita hanya percaya, contohnya, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada hari akhirat, percaya kepada rukun-rukun iman yang lain. Bukan yakin. Kalau percaya hanya di kepala, tapi kalau yakin berada di hati. Kalau percaya kita hanya menimbulkan fikir, tetapi hanya dengan yakin menimbulkan rasa. Beza Yati, orang yang tahu Allah melihat dengan orang yang tahu yang rasa Allah melihat, ya. Beza antara orang yang tahu Allah mendengar dengan orang yang rasa Allah mendengar, ya. Yang tahu itu di akal, tetapi yang rasa itu di hati. Jadi soalnya sekarang ialah bagaimana ilmu tauhid yang kita pelajari melalui kitab-kitab, melalui yang diberikan oleh ulama-ulama kita, bukan sekedar berlegar-legar di kepala, tetapi terus menjunam ke lubuk hati kita, menimbulkan keyakinan. Jadi inilah manusia, ya Yati, ya. Manusia tidak bertindak mengikut apa yang dia fikir, tetapi manusia bertindak mengikut apa yang dia rasa, ya. Jadi sebab itu rasa bertuhan ni perlu ada. Bukan hanya tahu Tuhan tu ada, tetapi rasa Allah itu ada. Jadi macam mana saya nak gambarkan, kadang-kadang kita belajar-belajar hanya ada pengetahuan tentang tauhid, pengetahuan tentang agama, tetapi tidak ada kemahuan dalam beragama. Jadi inilah yang kita katakan, bagaimana kita kena tingkatkan keyakinan kita kepada Allah, bukan di tahap ragu, tetapi ke tahap percaya. Tak cukup di tahap percaya, tetapi pergi ke tahap yakin. Yakin itu juga berperingkat-peringkat. Itu yang dikatakan ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin, ya. Yakin dengan ilmu, yakin dengan ainul. Ainul ni mata hati dan sehingga terasa di hati. Benar-benar yang hak, yang daripada dalam. Sebab itu kalau kita lihat sekarang ni soal-soal yang dikatakan tips-tips tadi bagaimana kita nak hijrahkan hati kita. Yang pertama mesti melalui ilmu. Belajar dulu. Ya. Yang sebab itu dikatakan untuk kita celikkan mata hati kita, kita mesti kena belajar tentang ilmu, ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu wahyu, ya Yati, ya. Supaya dengan itu ilmu itu jalan untuk kita menuju iman. Jadi kita kena belajar. Tetapi tak cukup dengan belajar tentang ilmu, ya. Mungkin kita hanya ada pengetahuan tetapi kita tidak ada keyakinan. Sebab itu kata Imam Ghazali, belajar ilmu tauhid itu perlu diikuti dengan mengasah keyakinan kita dengan mendirikan ibadah. Itu yang kata tadi oleh Opik tadi, yang kata tombok hati ataupun ubat hati tu, kan? Dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan solat, ini penting untuk kita. Dan apabila kita nak mengamalkan ilmu ini, kita nak amalkan ilmu mesti melalui jalan mujahadah. Dalam jalan mujahadah ini telah kita katakan banyak tempat di mana. Cuma sebagai akhirnya sebelum saya katakan, mujahadah ini kita berperang melawan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Sesungguhnya Yati, ya, perlawanan kita ataupun pertempuran kita menentang musuh batin ini sebenarnya akan membebaskan diri kita dari penjajahan pemikiran dan juga penjajahan roh kita, hati kita. Ya, kita berperang dengan musuh batin kita, iaitu yang dikatakan al-ghazul fikri, penjajahan pikiran, dan juga al-ghazul ruhi ataupun penjajahan dalam bentuk hati kita. Sekarang ni kita lihat dua bentuk, ya Yati, ya, iaitu Israel ataupun Zionis sekarang ni sedang melancarkan penjajahan ataupun penjarahan dalam bentuk geografi melalui kekuatan senjata. Tetapi kita jangan lupa bahawa kita di Malaysia, umat Islam di Malaysia juga sedang bertempur sebenarnya, sedang berperang, iaitu kita sedang diserang oleh serangan dalam bentuk pemikiran dan serangan untuk menakluki jiwa kita, ya. Jadi peperangan yang dikatakan senjata dan peperangan fikiran dan juga untuk menjajah roh kita ni, sebenarnya kalau dilihat duanya seru dan duanya dahsyat.
Cuba kita lihat sebagai perbandingan, ya. Kalau di Israel kita tengok dalam gambar di Facebook, di muka buku, bagaimana sedihnya kita lihat bayi-bayi dibunuh, ya. Kereta mereka macam bagaimana wanita-wanita dibunuh dan sebagainya. Itu nampak kita lihat. Tetapi itu angkara penjajahan senjata. Tetapi penjajahan roh dan penjajahan jiwa serta penjajahan pemikiran yang berlaku di kita lihat bayi-bayi di sini dibuang di tong sampah, ya, dibunuh, kemudian dilontarkan daripada tingkat dan sebagainya. Apa bezanya? Kalau di sana dibuat oleh musuh, tetapi akibat penjajahan pemikiran dan penjajahan jiwa, ya, kita sendiri membunuh, ya, bayi kita. Kalau di sana kita lihat tentera-tentera Amerika kadang-kadang mendedahkan aurat wanita-wanita muslimat kita. Kerana kononnya mereka ada menyuruk senjata, bom dan sebagainya. Mereka mengambil kesempatan. Ini kita lihat, kita baca di dada media. Tetapi di sini, akibat penjajahan fikiran dan juga penjajahan jiwa, muslimat kita mendedahkan aurat dengan sukarela. Ya. Jadi ini akibat penjajahan pemikiran. Kalau penjajahan senjata, kita bangun untuk melawan. Sekarang Hamas melawan. Ya, peluru berpandu dilantarkan sampai ke Tel Aviv sekarang ni kita lihat. Tetapi akibat penjajahan pemikiran dan juga penjajahan jiwa, kita tak akan bangun melawan lagi. Ya, sebab apa? Kita rasa fikiran yang kita guna tu ialah fikiran kita, padahal itu fikiran musuh kita. Jiwa kita sudah dijajah oleh musuh kita. Ya, saya teringat cerita waktu kita dengar di sekolah rendah tadi, ya. Angin lembut dengan angin keras, ya, kalau kita tengok, ya, katak sedang berpaut di dahan kayu. Jadi nak jatuhkan dia, ditiup dengan angin yang keras. Bila ditiup dengan angin yang begitu keras, angin laju dan deras, katak tu makin kuat berpegang. Tetapi angin yang lembut ni dia guna strategi lain. Dia luar dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Lepas tu katak ni tutup mata, tutup telinga, lepas tu terlepas, jatuh. Jadi inilah perbandingan penjajahan dalam bentuk senjata dengan penjajahan dalam bentuk pemikiran dan juga jiwa. Yang ini yang kita kena hijrahkan hati kita. Supaya kita juga ada medan pertempuran, kita empati, ya. Kita simpati dengan sahabat kita. Tetapi kita jangan lupa medan peperangan kita juga sedang berada di depan mata, yang mana kita sedang bekerja untuk mengatasinya. Saya rasa itu sebagai mukadimah kepada hijrah hati kita pada petang ini, insyaAllah. Subhanallah, sangat kuat, sangat penting untuk kita ambil berat waktu ni, ya, untuk sama-sama kita audit diri sebenarnya kat mana kita sudah berhijrahkan hati kita sebenarnya. Dan waktu ini juga kita kongsikan dengan anda bersama di talian di 0362051500, juga menerusi Facebook ikim.fm juga boleh anda lontarkan komentar anda di sana. Dan satu lagi medium iaitu menerusi pesan ringkas dengan menaikkan ikim, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini kita nak naikkan rakan kita di FB daripada Aizatul Afizul Faiz, kata bersama perubahan hijrah hati untuk perbaiki diri, mengurus nafsu dan menambah amal, katanya. Dan daripada Kamil Syazwan, soalannya nak tanya pada Ustaz, bagaimana untuk membina diri yang jatuh banyak kali walaupun berusaha banyak kali juga, dan adakah ini melibatkan perancangan hidup yang tak betul sebenarnya, Ustaz? Ya, tentang Kamil tadi, Encik Kamil, kita tentang jatuh banyak kali, ya. Tak apa jatuh banyak kali, asalkan kita bangun lebih banyak daripada yang kita jatuh. Jadi jangan kecewa. Itu yang awal-awal saya katakan. Kerana kalau dilihat dari segi psikologi, bila dilihat ciri-ciri orang yang berjaya, sebenarnya orang yang berjaya lebih banyak merasai kegagalan daripada orang yang gagal. Ya? Jadi itu bila diukur di sudut dunia. Tetapi di sudut akhirat, untuk kita menuju Allah pun begitu juga. Ya? Jadi kita jatuh, bangun, ya. Di dalam hadis mengatakan bahawa kalau seorang tu berdosa macam mana? Dia bertaubat, kemudian dia berdosa lagi, taubat lagi, begitu. Allah tidak akan kecewa. Allah tidak akan maksudnya tidak akan kecewa untuk mengampun, tidak akan berhenti untuk mengampunkan dosa seorang hamba selagi hamba itu minta ampun dan tidak melibatkan dosa syirik, ya. Ini penting bagi kita. Jadi sebab itu kita kena, walaupun dah jatuh banyak kali, tetapi kita kena bangun lebih banyak daripada yang kita jatuh. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, kita mesti ada strategi. Itu yang dikatakan hijrah hati pun memerlukan strategi. Jadi kalau kita jatuh kali pertama dalam lubang yang sama, kemudian kedua lubang yang sama juga, tentu kita tidak belajar, ya. Sebab itu di dalam menuju Allah, kita bukan saja memerlukan satu kesabaran, tetapi kita memerlukan satu kebijaksanaan, ya. Okey.
Sebab itu apabila kita jatuh pada lubang yang pertama, ya, kita belajar waktu tu. Kenapa saya perlu kembali kepada dosa? Oh, sebenarnya saya dah buat baik. Tetapi saya masih lagi mengekalkan kawan-kawan yang tak membantu ke arah kebaikan. Jadi, yang kedua ni, saya perlu kurangkan kepada kawan-kawan yang membawa saya kepada jalan yang lama. Okey, itu hijrah kita. Ataupun dah buang dah kawan. Tetapi kali ketiga kalah lagi. Oh, saya dah kawan, tetapi saya belum kawal mata lagi untuk melihat, katakan dalam internet ke apa ke, di situ misal kata. Jadi kita sentiasa belajar daripada kegagalan pertama, kegagalan dua, iaitu mata pelajaran baru. Sebab itu orang kata kegagalan adalah satu peluang untuk memulakan dengan lebih bijaksana. Kegagalan adalah satu peluang untuk kita memulakan sekali lagi dengan lebih bijaksana. Itu bukan lebih sabar saja, tetapi lebih bijaksana. Sebab itu kita lihat terlebih lagi di jalan Allah. Kalau kita di dunia ini, jalan kita, kalau kita ada map pun, kalau kita ada GPRS pun, ya, kalau kita tengok apa saja yang sekarang ni pun kadang-kadang sesat, ya. Apatah lagi kalau jalan menuju Allah. Jadi kita bukan saja perlukan penunjuk jalan, tetapi kita perlukan pembimbing. Pembimbing. Dia beza, ya, penunjuk dengan pembimbing ni. Kalau kita tanya, okey, kita dah sesat, seorang tanya, mana arah ke Aikim, jalan Langgak Tungku? Sebelah kiri sana, lepas bulatan tu masuk kiri. Itu petunjuk. Yeah. Tetapi kalau orang yang baik, kita tengok ni, kita ni betul lah dari kampung, betul, ya, tak tahu. Dia kata, tengok, cik daripada mana? Saya daripada ni lah kali pertama saya datang KL. Oh, kalau begitu saya tunjuk-tunjuk pun tak. Mari ikut kereta saya depan, kereta awak belakang, ataupun mari masuk dalam kereta, saya bawakan ke Aikim. Itu yang dikatakan pembimbing. Jadi jalan menuju Allah ni perlu ada pembimbing, iaitu sahabat-sahabat kita, para ustaz kita, para murabbi, para guru, para mursyid kita. Ini yang pentingnya, ya. Jadi para da'i, macam saya da'i hanya menguar-warkan kebaikan, tetapi untuk membimbing tadi perlukan orang yang benar-benar melalui jalan itu. Jadi macam kita ni penunjuk lah. Penunjuk kan, kita pun ada belajar sikit, baca peta. Ada juga belajar ni. Jadi orang ke mana? Ke sini. Kita pun sedang menuju ke sana. Marilah kita sama-sama kan. Tetapi kalau ada pembimbing, ya, dikatakan betul-betul boleh membawa kita ke arah itu yang lebih baik, insya-Allah. Taufik dan hidayah Allah tu, ya. Jadi minta supaya kita mencintai orang yang mencintai Allah. Sebab itu kita minta selalu doa, ya Allah, aku pinta cintamu. Yang kedua, aku pinta, aku mencintai orang yang mencintaimu. Itu yang kita nak kenal, orang-orang yang baik tu, supaya dia jadi pembimbing kita. Dan mencintai sesuatu yang membawa kepada kecintaanmu. Apa sajalah. Tulisan kita ke, percakapan kita ke, apa saja sesuatu yang dianggap mungkin kecil, ambil sampah saja. Tetapi yang mengutip sampah itu boleh membawa kepada kecintaan Allah. Kita hendak yang itu sentiasa Allah buka dalam hidup kita. Sesuatu yang boleh membawa kepada cinta Allah. Bukan soal yang besar-besar. Soal yang kecil-kecil sekalipun, insya-Allah kita harap itu Allah bukakan pintu hati. Insya-Allah. Dan kalau kita lihat pada mata kasar, memanglah kita dapat ambil pengajarannya, Ustaz, ya. Dan waktu ini kita nak raikan rakan pendengar kita di talian yang lama menanti sebenarnya di 0362051500. Pemanggil pertama Mumin Profesional minggu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Jamalia daripada Kota Kinabalu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Jamalia, silakan. Ustaz, saya ada satu soalan, Ustaz. Ya, silakan Pak Jamalia. Ustaz, macam mana kita nak untuk bertahan dalam iman ni, Ustaz? Kita nak mengukur macam setiap hari, sebab kita hari-hari kita digoda kiri, kanan, depan, belakang, bawah, atas, semua, dari segala penjuru. So macam mana untuk betul-betul supaya kita tetapkan hati kita ni, supaya betul-betul hijrah yang kita buat ni memang kita nak, sebab kita nak buat sebab Allah, dan tidak ada sebab musabab yang lain dah. Dan kita nak, kalau boleh berkongsi apa juga jalan yang betul-betul kita boleh sungguh-sungguh untuk ke arah ni, Ustaz. Terima kasih Puan Jamalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita naikkan lagi rakan pendengar kita yang lain di talian seterusnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Bersedia rakan pendengar? Siapa di sana? Ya, siapa tu? Saya Farid dari Johor. Cik Farid, silakan Cik Farid. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Cik Farid. Saya nak tanya tentang keadaan umat Islam sekarang ni. Yang kita tengok dia dulu sampai sekarang ni, dia kasar-kasar sebabkan oleh orang-orang Islam menggunakan orang Islam sendiri. Dia dulu sampai sekarang. Jadi macam mana kita sekarang sibuk tentang
harap sama harap bercakap. Sang kita mari bercakap. Dia minta pandangan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mungkin kita ambil dua dahulu soalan Ustaz. Ya. Pertamanya saya ingin respon kepada Puan Jamilah. Saya ingat saya dia seorang pensyarah daripada KK. Jadi bagaimana kita nak bersama dengan ma'al hijrah, bersama dengan hijrah, iaitu kita nak mengekalkan keimanan kita. Pertama, bila kita katakan soal iman ni soal hati. Bila kata soal hati, hati tu bolak-balik sifatnya. Sebab istilah qalbu tu sendiri ialah sesuatu yang berpotensi untuk tidak konsisten. Jadi sentiasa diujilah. Jadi hati ni yazid, iman kita yazid wa yanqus. Dia bertambah ataupun berkurang. Dia macam air kuah yang sedang mendidih. Begitu. Dia punya pergolakan tu sentiasa begitu. Jadi sebab itu bagaimana kita nak selamatkan hati kita supaya sentiasa berada dalam iman. Ini yang dikatakan kita mesti berada bersama dengan jamaah. Itu penting. Jemaah tu maksudnya kita mesti ada dengan sahabat-sahabat yang seia sekata dengan kita. Alangkah indahnya kalau usrah ataupun keluarga kita tu jemaah kita. Jadi suami yang baik, anak-anak yang baik dan sebagainya. Sentiasa yang kata, ini merujuk kepada Ustazah Hafizah Musalah usrati yang kita baiti jannati situ kalau kita tengok bermula daripada keluarga jemaah tu. Kemudian alangkah indahnya lagi kalau kita mempunyai teman-teman tadi, ahli keluarga, teman-teman yang seia sekata. Itu juga membantu kita. Kemudian bukan cukup berkumpul saja, berjemaah saja, tetapi mesti ada program-program yang dilaksanakan dalam keluarga ataupun dalam jemaah itu sendiri. Sebab itu yang paling asasnya seperti mana yang di awal nasyid kita dengar tadi, bagaimana kita nak jaga hati kita, yang pertamanya kena jaga solat. Itu penting. Saya tak jemu untuk mengulangkan ungkapan ini. Untuk baiki dunia, kena baiki manusia. Nak baiki manusia, kena baiki hatinya. Nak baiki hatinya, kena baiki solatnya. Bermula daripada solat itu. Sebab itu, kita mesti hijrahkan, jangan besar-besar dulu. Hijrahkan solat kita dulu. Daripada kita tak tahu makna bacaan kita, kepada faham. Bukan tahu je, faham makna bacaan kita. Dah faham, kita hayati. Maksudnya, katalah bacaan Fatihah tu yang wajib, kita ambil yang wajib dulu. Jangan kita hanya faham maknanya saja, tetapi cuba kita belajar tafsirnya. Supaya kita dapat hayati. Bila kata Maliki Yaumiddin, Allah menjadi raja kepada hari pembalasan. Misalnya kata, kita belajar tentang hari pembalasan tu macam mana dan sebagainya. Kerana, apabila kita faham, barulah kita dapat menghayati. Contohnya, saya nak bagi contoh Yati. Kalau kita pergi ke Mekah, lepas tu kita pergi melawat ataupun ke Tanah Suci Mekah atau Madinah, kita tengok Bukit Uhud. Kalau kita tengok Bukit Uhud tu, bukit sajalah orang kata, ini Bukit Uhud. Kita katakan, apa yang ada? Bukit sajalah. Tetapi kalau kita dah belajar, di Bukit Uhud inilah ada Bukit Ruman, dia di situ, tentera pemanah ada di situ. Di sana di kaki bukit itulah Sayyidina Hamzah telah syahid, bagaimana hatinya telah dikorek ngehindun dan sebagainya. Kita nampak bagaimana mereka syahid, bagaimana Mus'ab bin Umair. Jadi bila kita melihat Bukit Uhud, kita bukan saja faham apa yang berlaku, tetapi kita seolah-olah dapat membayangkan apa yang telah berlaku di Bukit Uhud dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Uhud ini mencintaiku dan kita kena mencintai Uhud. Ini kita rasa begitu kan. Begitu juga kalau kita pergi ke contoh yang itu ke Mekah dan Madinah lah, contohnya ke Melaka saja nampak Eva Musa. Kita nampak Eva Musa tak ada apa, batu seketul begitu. Tapi ini dulu sebelah kubu 1511 Portugis datang untuk menghalang Aceh menyerang dan sebagainya, Belanda menyerang, orang-orang Melayu yang waktu itu terus menerus untuk mengambil semula Melaka, dibina satu kubu yang dikata Eva Musa, tebalnya begini, tebalnya begini. Jadi kita tahu bila kita tengok kubu itu bukan saja yang tersurat tetapi yang tersirat. Begitu juga dalam solat. Apabila kita menghayati hijrah solat kita, ini yang dikatakan ada penghayatan dalam solat kita. Kemudian bukan kita tak faham saja makna bacaan, kita menghayati saja makna bacaan tu, tetapi kita faham makna perbuatan tu.
Apa simbolik di sebalik sujud? Apa simbolik di sebalik rukuk, misal kata. Bagaimana kita bila Allahu Akbar kita bertakbir itu, apakah tanda-tanda penyerahan kita kepada Allah? Bila kita kata Allahu Akbar, segala-galanya kita tinggalkan di belakang. Kita hadapkan tapak tangan kita kepada Allah. Tinggalkan segala-galanya yang kecil sebelaka. Yang besar hanya Allah waktu itu. Jadi, bila kita rasa solat itu penting, Allah itu penting, maka segala-galanya akan kecil. Waktu itulah sembahyang itu khusyuk. Bila kita hijrah hati kita di dalam solat, kita dapat mengerti Allah dalam solat, itulah sumber untuk kita mengerti Allah di luar solat. Tidak mungkin kita dapat mengerti Allah di luar solat, kalau di dalam solat itu pun kita tidak dapat mengerti Allah. Jadi, hijrahkan solatmu, insya-Allah akan hijrahlah hidupmu. Yang ini yang dikata, bagaimana kita nak mengekalkan iman kita. Okey. Yang kedua tentang Cik Farid tadi, keadaan umat Islam yang bercakar. Islam sama Islam bercakar, kemudian kita lihat bukan saja umat Arab tapi orang Melayu, Saya katakan bahawa perpaduan di dalam Islam bukan perpaduan atas bangsa ataupun atas darah, tetapi atas dasar syahadah. Kita tengok di sana. Saya dah bagi tahu pada minggu yang lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya, 70 orang sahabatnya di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Talib untuk hijrah terlebih dahulu ke Abyssinia, ke Habsyah. Yang Habsyah pada waktu itu diperintah oleh Maharaja Najasyi, yang bangsanya lain, yang kulitnya lain. Jadi, tetapi kenapa dia memberi laluan kepada iman dan Islam? Jadi ini yang menunjukkan bahawa perpaduan kita atas dasar apa? Atas dasar mentaati perintah Allah, atas berpegang kepada tali Allah tadi. Ini pentingnya. Sebab itu Rasulullah SAW bercerai daripada bapa saudaranya. Tetapi Rasulullah bersama dengan Bilal bin Rabah, seorang yang hamba hitam. Jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana perpaduan itu hanya apabila kita berpegang sama-sama kepada tali Allah. Iaitu hukum hakam Allah. Waktu itu kita bersatu. Tetapi kalau kita tidak berpegang kepada hukum Allah, tetapi hanya atas dasar kepentingan diri ataupun kepentingan puak, kita tidak akan dapat bersatu. Kita akan terus berseteru. Jadi ini yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Dalam hubungan antara makhluk dengan makhluk, mesti ada khalik yang menyatukan. Saya dah katakan analogi ini. Saya tak jemu untuk mengulang-ulang. Untuk satukan batu dengan batu, kita gunakan simen. Untuk satukan kayu dengan kayu, kita gunakan paku. Tapi untuk satukan hati-hati manusia, kita kena satukan dengan iman. Hanya bersatu dengan yang satu saja kita boleh bersatu. Tetapi kalau kita tidak meletakkan Allah nombor satu, maka kita akan seterusnya kita akan berpecah belah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam Quran, kalau kamu membelanjakan seluruh harta yang atas di dunia ini untuk menyatukan hati manusia, kamu tidak akan mampu menyatukan. Allah yang menyatukan. Kalau ada pun perpaduan, kita nampak di luarnya macam bersatu, tetapi hakikatnya tidak bersatu. Allah menegaskan lagi dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka macam bersatu, tapi hati-hati mereka berpecah belah. Itulah komen saya kepada Cik Farid tadi. Alhamdulillah. Walaupun kita bersama dengan soalan-soalan tadi, mungkin disebabkan keterbatasan waktu juga ya Ustaz, mungkin kita boleh berikan sedikit kesimpulan atas tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Hijrah hati ini adalah hijrah yang paling utama. Apabila kita nak meninggalkan kejahatan, dalam hati kita mesti ada dua keyakinan yang asas, iaitu keyakinan kita kepada Allah. Tidak cukup dengan percaya. Dan keyakinan kita kepada hari akhirat. Bila kita yakin kepada hari akhirat, syurga dan neraka, bukan saja di akal kita tetapi di hati kita, insya-Allah kita boleh mengorbankan diri kita untuk mencapai suatu yang lebih berharga, itu persaudaraan kita. Itu yang kata apabila kita yakin pada hari akhirat, dunia ini boleh kita gunakan sebagai jambatan saja. Kerana akhirat itu tempat yang lebih utama. Sebab itu yang saya katakan sebelum ini, bagi mereka yang yakin kepada hari akhirat, mereka sanggup susah di dunia untuk senang di akhirat. Mereka sanggup tinggalkan kesenangan di dunia untuk mencapai kesenangan di hari akhirat. Sebab itu ada pengorbanan di situ. Dengan ada pengorbanan baru ada kasih sayang, ada kemaafan, ada yang dikatakan kita boleh ada kasih mesra dan sebagainya. Sekarang ni nilai-nilai kasih mesra, sayang, pengorbanan, kemaafan dah semakin tandus.
Kerana manusia sentiasa pentingkan diri. Kenapa? Kerana mereka pentingkan diri? Kerana di hati mereka tidak ada keyakinan kepada hari akhirat dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita hijrahkan hati kita supaya hati kita insya-Allah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati menjaga hati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu pencerahan yang sangat baik untuk petang ini, untuk sama-sama kita ambil iktibar, ambil pedoman daripada apa yang telah diberikan oleh Yang Bagi Ustaz. Saya ucapkan terima kasih sebagai saya pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.